ST10, sembang santai tapi sampai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersama podcast Studio Tingkat 10 dan bersama saya pada hari ini ialah saudara Neo. Selamat datang Neo, untuk kali kedua Neo dijemput ke sini. Terima kasih saudara Alif kerana sudi jemput saya lagi. Okay Neo, kita terus kepada topik kita mengenai sukan para ASEAN. Kita sasar 33 emas tapi kita dapat 50. Dan apa komen Neo? Well, ini adalah satu pencapaian yang sangat membanggakan. Saya rasa kali pertama kita pernah bincangkan sebelum ini mengenai perubahan yang diperlukan. Pastinya 2 minggu lepas dan kemudiannya saya tak nampak ada kesan itulah kan dalam masa 2 minggu ni. Tak mungkin. Tapi syabas, tahniah. Saya yakin apa yang dicapai adalah hasil daripada usaha para atlet dan juga persediaan kontingen para pegawai dalam kejohanan para ASEAN ini. Dan kita dapat lihat jugalah selepas komen saya, video dan kritikan ramai terhadap prestasi kontingen sukan ASEAN hari itu, menteri telah mengeluarkan kenyataan bahawa antara puncanya adalah kerana ketidakstabilan politik. Dan kali ini saya rasa itu telah membuktikan bahawa itu bukan satu penilaian yang tepatlah untuk orang kata merungkai kegagalan, ataupun kalau ada pihak yang kata sebenarnya tidak gagal, tapi bagi saya adalah kekurangan pencapaian kita. Saya rasa tidak ada kaitan langsung dengan politik, kerana kontingen para ASEAN ini telah membuktikan bahawa mereka boleh mencapai melebihi sasaran sekiranya ada keinginan dan ada komitmen yang tinggi untuk persediaan menghadapi sebarang kejohanan. Yalah, kita punya atlet pun dah pulang ke Malaysia. Saya ingat dah 3 hari, mungkin tak ada lagi komen daripada sesiapa mengenai ketidakstabilan politik yang jadi punca. Yalah, nak berbeza kan, dulu kata antara faktor dia ketidakstabilan politik sebab kita punya kontingen dan sukan ASEAN merudum, dan sekarang sukan para ASEAN kita lebih capai sasaran. Mungkin kerana kehebatan individu ataupun menteri lah kot kan. Saya ucapkan tahniah lah kepada Menteri Sukan sebenarnya kan. So bagi saya atlet para ASEAN ini perlu dan deserve penghargaan yang setinggi-tingginya. Saya harap KBS dapat meraihkan bukan sahaja kemenangan, tetapi bagi saya perjuangan mereka untuk membawa nama Malaysia. Walaupun orang sentiasa merasakan para ASEAN ni adalah kejohanan selepas ASEAN mungkin second layer. Bagi saya mereka tidak sepatutnya merasakan bahawa mereka ini adalah second layer. Mereka ni sama penting dengan atlet ASEAN. Bagi saya mereka juga membawa nama baik Malaysia. Mereka juga atas semangat kesukanan yang tinggi, they deserve to be celebrated. Dan walaupun kita kerajaan ada insentif kemenangan, skim kemenangan, tetapi saya rasa mereka juga perlu diraihkan dan mendapat penghormatan sebagai seorang pejuang. Bagi mereka yang menang bukan sahaja emas tapi perak, gangsa, dan mereka yang telah menghabiskan masa. Mereka ni bukan full time atlet. For all you know. Untuk semua kita skim hadiah ni RM20,000 untuk pingat emas yang pertama, dan kalau individu tersebut dapat second emas dia dapat RM10,000. 10, yes. Jadi mungkin amount tu rasa Neo memadai, ataupun mungkin boleh ditambah baik, ditambahkan lagi sebagai menghargai. Bagi saya mereka ni bukan full time. Saya ada kawan-kawan saya yang jadi atlet untuk sukan para ASEAN juga kan, yang mewakili negara. Yang saya faham mereka ni bukannya full time atlet. Mereka terpaksa juga melalui kehidupan biasa bekerja despite ada kekurangan. Pada masa yang sama turut berlatih untuk mewakili negara dalam kejohanan sukan. So bagi saya insentif itu
mungkin itu adalah satu nilai yang kerajaan mampu bayar buat masa sekarang. Tetapi saya rasa dari segi selain daripada insentif kewangan, kerajaan juga boleh lihat dari segi menjaga bagaimana nak meningkatkan penjagaan dia orang punya kebajikan. Dari segi kebajikan ni saya kadang saya sedih juga. Ada kawan-kawan saya yang terpaksa bekerja, bergerak sendiri, travel from one place to another untuk latihan pusat dan sebagainya, dan mereka ni bergerak sendiri. Ada seorang kawan saya ni bawa kereta sendiri dari Taiping datang ke KL kalau ada latihan pusat sendiri. Semangat dia kuat. Semangat untuk mewakili negara itu. So bagi saya mereka perlukan not only penghargaan tetapi dari segi penjagaan kebajikan itu perlu ditingkatkan lagi. Mungkin sepatutnya ada satu hostel untuk mereka yang lebih selesa. Yalah, macam skim hadiah tu mungkin untuk jangka pendek kan, tapi yang dia maksudkan ni untuk jangka panjang kan. Jangka panjang dan memudahkan mereka fasiliti orang kelainan upaya di seluruh negara mungkin perlu dipertingkatkan ke pengangkutan awam dan sebagainya, kerana kita melihat fasiliti untuk orang kelainan upaya ni masih tidak begitu mesra bagi mereka. So bagi saya ini adalah satu cabaran kepada kerajaan untuk menghargai mereka kerana mereka turut membawa cabaran negara kita pada waktu-waktu yang diperlukan. Ya. Baik, daripada sukan kita balik kepada isu semasa Nio. Sebelum ni dalam minggu lepas saya ada perhatikan Nio ada buat video kat TikTok komen mengenai pelawak yang tersohor lagi kan. Dia bukan orang Singapura sebenarnya kan. Jocelyn. Ya. Yeah, pada asalnya sebab kita melihat pada video tu beliau mengaku beliau warga Singapura kan. Macam seolah-olah dia bezakan Singapura dengan Malaysia kan. So pada asalnya beliau memang orang Singapura kan. Saya difahamkanlah dia lahir di Singapura cuma dah menukar kewarganegaraan ke negara yang beliau sedang dudukilah kan. Tapi that is not the issue. Isu dia adalah beliau orang kata menjadikan isu tragedi kapal terbang MH370, MH17 ni secara umumnya menjadi bahan lawak untuk show lawak dia. Bagi saya ini adalah satu perbuatan yang tidak bertanggungjawab dan beliau juga agak keras untuk tidak minta maaf pada asalnya dan menyalahkan kita took it too seriously. Dan ini bagi saya beliau bukan saja menyinggung perasaan, kita dapat melihat salah seorang mangsa, ahli keluarga mangsa, isteri yang turut memberi respon di mana anaknya masih sampai hari ini masih mencari-cari, masih merindui bapa beliau kan. Dan bagi saya ini tidak sepatutnya berlaku. Kita boleh melawak tapi kita perlu ada batasannya. Baik. Baru ni saya ada juga tadi ternampak lah Nio ada pergi ke satu event lah, satu program yang mengenai isu kewarganegaraan. Jadi mungkin Nio boleh elaborate sikit berkenaan apa yang program baru ni. Itu adalah satu program saya dijemput untuk menerima memorandum daripada this stateless society punya gathering. Saya amat berterima kasih dan ke atas jemputan ini. Malah saya tahu ramai pihak NGO, civil societies di negara kita ni setelah lama memperjuangkan isu statelessness, di mana isu kewarganegaraan ni dan mungkin ramai tidak faham when it comes to statelessness ni. Dia ingat ini ada kaitan dengan refugees, pelarian, Rohingya dan sebagainya. Sebenarnya ini adalah isu ataupun kumpulan orang yang tidak mempunyai kewarganegaraan langsung dan mereka technically adalah orang Malaysia. Saya melihat ramai yang hadir hari itu, dalam 100 orang lebih. Yang tak ada warga negara. Termasuk ibu bapa lah sebab ramainya kanak-kanak Memang
dia orang bawa anak mereka untuk datang, berjumpa, bertukar pandangan, dan bagi saya itu adalah satu sesi yang baik di mana saya sendiri dapat memahami isu ni dengan lebih mendalam, kerana isu ni sangat dekat dengan hati saya. Di mana saya pernah melalui perkara ini dalam keluarga saya. Saya ada seorang sepupu sebenarnya yang sampai hari ini masih stateless, kerana bapaknya kahwin dengan pasangan warga asing, ya. Dan mereka ini atas faktor awareness, ya, ramai di kalangan orang awam kita tidak faham dengan isu ni yang bukan saja isu, tetapi dia lebih kerana proses pendaftaran perkahwinan tu. yang biasanya orang fikir kalau yang isu warga negara ni dia sebab dia lahir di luar negara. Itu ada jugalah, maksudnya Ada. dia lahir di luar negara, sebab tu dia tak dapat taraf warga negara Malaysia. Ya. Dan dia banyak lagi faktor lain yang menyebabkan mereka ni tak ada taraf warga negara tu. Ini dia very complicated, kan. Bagi orang awam yang mungkin tak melalui perkara ni dan tak faham, mereka tak nampak. Untuk bayi yang lahir di luar negara, undang-undang kita lebih in favor of bapa kalau sekiranya di luar negara. Maksudnya kalau kanak-kanak itu dilahirkan di luar negara kepada ayahnya orang Malaysia, automatically dia boleh didaftarkan di kedutaan kita sebagai rakyat Malaysia. Automatik dapat warga Malaysia lah. Boleh dapat borang J itu. Boleh isi. Yang ni yang kita dah buat pindaan tu kan di luar Itu rakyat. untuk sebab mak, kalau dilahirkan mak orang Malaysia lahir di luar negara, dia tidak layak mendapat status kewarganegaraan tu secara automatik. Tetapi sekiranya bapa orang Malaysia di luar negara, boleh terus pergi ke embassy dan daftar. Ini adalah undang-undang yang kita perlu kajilah. Di zaman sekarang ni khususnya, kita rasa kita boleh memperbaiki. Sepatutnya tidak ada perbezaan pun, ya. Asalnya salah seorang tu menjadi warga negara kita, patutnya boleh diberi layanan yang sama taraf, sama ada mak atau bapa. Sepatutnya layaklah. Jadi yang selepas kita buat pindaan di parlimen tu, memang sekarang dah boleh kan, maksudnya itu masih di peringkat belum lagi, masih perlukan perbincangan, perbahasan. Dan ini satu. Yang ada satu lagi kategori yang lagi bagi saya lebih memberi kesan adalah kanak-kanak yang lahir di negara kita sendiri kepada bapaknya orang Malaysia. Di dalam negara, macam tadi yang saya sebut, kalau lahir di luar negara ikut bapa. Tapi kalau lahir di dalam negara kita ikut mak. Okey. Kalau mak seseorang kanak-kanak, walau apapun keadaan, sekiranya dilahirkan di Malaysia kepada seorang ibu warga negara kita, dia boleh didaftarkan sebagai warga negara Malaysia. Automatik. Ya. Tapi sekiranya bapaknya warga Malaysia sahaja, maknya bukan, kalaulah perkahwinan, kelahiran tu didaftarkan selepas perkahwinan, lagi masalah. Dia akan beri masalah kerana taraf itu tidak sah dari segi documentation. Disebabkan tidak sah, maka banyak kes yang berlaku sebabkan begini, anak automatik tidak mendapat taraf kewarganegaraan. Baik, jadi isu dia maksudnya kat mana punca ni yang jadi macam complicated sangat ni? Bagi saya, dia ada dua-dua pihak. Satu, masyarakat kita sendiri tidak aware dengan peraturan. Di mana kita, yalah, bagi, mungkin saya sebutkan sekali lagi, mungkin bagi masyarakat Muslim kita, mungkin dia tak ada masalah ini sebab memang undang-undang syariah memang mewajibkan seseorang itu perlu, ya, kahwin dulu, nikah dulu, baru boleh melahirkan anak, ataupun bersama. Ya. Tetapi untuk
masyarakat yang bukan Islam, dia tidak ada satu undang-undang yang mengikat mereka, yang mewajibkan mereka bahawa you kena kahwin dulu sebelum boleh bersama ataupun melahirkan anak. Ya, asalkan perkahwinan itu didaftarkan. Kan? So, ramai yang tidak mengambil serius tentang proses perkahwinan ini, ya. So mengakibatkan apabila khususnya bagi mereka yang berkahwin dengan perempuan, pasangan wanita dari bukan warga negara ni, dan lahir pula anak selepas selepas Dia tak daftarkan dululah maksudnya. Dia tak maksud daftar saya perkahwinan. dia lahir dulu baru nak pergi daftar. Okay. Itu automatik JPN tak akan terima. JPN akan keluarkan sijil lahir, tetapi taraf kewarganegaraan itu akan letak bukan warga negara. Itu yang memberi kesan seumur hidup kepada kanak-kanak tersebut, kerana kesilapan teknikal inilah yang saya tekankan, technical error. Disebabkan pasangan tidak sedar, dan kebanyakannya bukan mereka sengaja tak nak daftar. Mereka tak sedar sehingga dilahirkan anak itu, doktor bagi tahu mana sijil perkahwinan, baru dia sedar bahawa perlu ada sijil perkahwinan untuk lahirkan anak. Barulah mereka pergi daftar. Apabila daftar, dah terlambat. So, ini yang mengakibatkan mangsanya adalah kanak-kanak, bayi itu yang dilahirkan ke dunia ini. You nak salahkan bapa, ibu, bagi saya mereka tak sedar, ya betul, salah. Tapi kenapalah kesalahan ini perlu ditanggung oleh kanak-kanak tersebut? Bagi saya mereka adalah anak Malaysia. Bapa mereka warga Malaysia, dilahirkan di Malaysia. Tak sama dengan isu mak warga Malaysia kahwin dengan suami orang asing yang lahir kat luar negara. Di luar negara. Kerana mereka boleh ikut warga negara bapa mereka di negara itu. Contohnya, seorang wanita Malaysia kahwin dengan bapa warga Amerika. Dia tidak ada masalah kalau tak jadi warga negara Malaysia. Dia automatik jadi warga negara Amerika. Okay, mungkin apa lagi kekangan atau masalah yang terpaksa dihadapi oleh yang lebih malang sekali. Apabila berlaku keruntuhan institusi keluarga itu, di mana perkahwinan itu tidak berpanjangan. Ibu melarikan diri selepas melahirkan anak, tinggalkan anak, balik ke negara asal. Banyak kes macam ni. Saya tidak boleh sebut nama-nama negara, tetapi ramai kes di mana lepas lahirkan negara mereka tinggal. Anak bersama bapa di negara ini. Sebab mereka tak boleh bawa anak itu keluar dari negara ini. Tak ada pasport, tak ada dokumen perjalanan. Mereka tinggal di sini. Dan mereka tak ada mak, tak ada warga negara, tak ada dokumen. Dan yang lebih malang lagi, kebanyakannya mereka ni dari kalangan keluarga taraf sosial B40. Dan isu ini, beban ini akan disalurkan pula kepada ahli keluarga yang lain. Ahli keluarga pula yang kena menanggung anak bayi tersebut sehingga besar. Dan sebabkan dia tidak mendapat taraf kewarganegaraan, apabila masuk sekolah, dia kena bayar. Dia tak macam kita anak Malaysia ni, kita bayar masuk tadika, masuk sekolah rendah, free, buku free. Mereka ni bayar sebulan 120 untuk sekolah rendah. Bukan itu saja, sebulan. Lepas tu buku, setiap buku teks tak ada skim pinjaman. Kena beli. Dilayan macam bukan warga asing. Warga asing. Tetapi mereka warga Malaysia lah. Tak ada warga negara pun. Anak Malaysia lah maksudnya. Anak Malaysia. So mereka bukan expat yang datang mak bapak ada duit. Mereka ni dah lah miskin. Kena bayar setiap bulan. Lepas tu beli buku lagi. Kalau demam, sakit, pergi hospital, kena bayar macam warga asing. Sebab dia disubsidi. Kononnya hanya orang Malaysia je layak mendapat perubatan yang percuma. Dalam program itu ada tak kisah yang boleh kongsikan kepada pendengar mengenai bagaimana kanak-kanak ni berdepan dengan situasi masyarakat? Yalah, sedih. Kan? Macam hari tu, satu sesi tu, kanak-kanak apabila menceritakan pengalaman yang dilalui, dia sebab dan nangis.
Ada yang ibu bapa menangis sebab perjuangan mereka untuk mendapatkan hak kerakyatan itu selama 10 tahun, belas tahun. Jadi kanak-kanak tu rasa macam Kanak-kanak- dia beza, macam ada perbezaan, ada gap dengan kanak-kanak yang lain. Sebab setiap tahun masuk ke sekolah, kemasukan sekolah itu, mereka automatik akan lambat 2 minggu banding dengan kanak-kanak biasa. Lambat 2 minggu. 2 minggu. Kanak-kanak biasa orang Malaysia akan masuk dulu. Okey. Mereka hanya boleh masuk placement mereka 2 minggu selepas itu. Itu pun kalau ada kekosongan lah. Lepas tu layanan. Contohnya hari sukan. Saya difahamkan ada sekolah yang mempunyai notis. Kejohanan sukan sekolah hanya untuk warga negara Malaysia. Bagi saya ini adalah satu bentuk diskriminasi kepada kanak-kanak. Saya boleh relate dengan pengalaman saya sendiri. Apabila saya hidup di Amerika Syarikat, anak saya pergi sekolah biasa je, macam sekolah kebangsaan Amerika Syarikat. It's free. The education should be free and accessible to all kids. Anak saya pergi sekolah biasa. Dan dia tak pernah mendapat sebarang bentuk diskriminasi. Dia dapat makanan percuma. Sebab kanak-kanak. Ya. Setiap kanak-kanak perlu diberikan makanan asas, pelajaran asas, perubatan asas. Dan mereka juga boleh menyertai dalam setiap aktiviti seperti kanak-kanak lain. Tetapi di negara kita mempunyai batasan dan diskriminasi. Kalau you bukan rakyat kita, you hanya duduk dalam kelas. Kalau ada hari sukan, you duduklah mana-mana. Hari sukan ini untuk kanak-kanak kita sahaja. Adakah itu adil? Even though dia bukan warga negara, kanak-kanak ni dia tidak ada beza. Dia tak tahu nak membezakan warna kulit, agama dan sebagainya. Bagi mereka, semua adalah sama. Tapi mereka akan terkesan apabila mereka dipinggirkan. Kenapa kawan saya dapat bermain? Saya tak dapat bermain. Kenapa kawan saya dapat makanan Milo free? Saya tak dapat. Kenapa kawan saya masa pergi vaksin BCG dapat? Saya tak dapat. Mereka pun manusia. Itu yang saya nak tekankan. Kita harus lihat dari aspek kemanusiaan. Manusiawi. Dan ini selaras dengan konsep kerajaan Malaysia Madani. Should be no difference, especially with the kids. Bagi saya, kerajaan perlu lihat dengan lebih teliti, mengkaji, dan ini juga selaras dengan konvensyen antarabangsa yang kita tandatangani. Kita mempunyai tanggungjawab melindungi setiap kanak-kanak di negara kita, baik orang asli pun, baik mereka yang bukan warga negara kita. Kita ada tanggungjawab menjaga mereka. Mereka adalah manusia. Ini adalah yang saya pun ada dapat mesej juga. Ada laporan Cosmo melihat atau topik tu menyatakan saya minta hak kesamarataan. Sebenarnya hak kesamarataan yang maksud saya tu bukan menyentuh mengenai hak keistimewaan orang Melayu, tak ada kaitan. Ini hak kesamarataan untuk kanak-kanak untuk mendapatkan layanan yang basic, yang fundamental, iaitu hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan perubatan, hak untuk mendapatkan lesen apabila membesar, untuk membuka akaun. Kerana mereka tanpa ada dokumen perjalanan ataupun pengenalan diri yang sah, mereka tidak boleh pergi ke bank. Buka akaun bank pun tak boleh. Tak boleh. Tak ada IC. Kita pergi bank kena ada MyCard. Mereka tak ada MyCard. Dia tak boleh nak ambil license. Dia tak boleh bekerja. Itu lagi masalah besar, berat lah. Siapa yang nak tanggung mereka apabila habis belajar? Ramai kanak-kanak. Dan mereka ni dieksploit oleh majikan yang tidak bertanggungjawab. Mereka diupah secara murahan, dibayar secara cash. Mereka terpaksa hidup dan terima. Mereka tak ada pilihan pun apabila mereka habis belajar. Adakah adil? Kenapa kita nak menghukum? Kerana kesilapan mak ataupun bapa mereka semasa proses pendaftaran perkahwinan itu. Dan ada juga di Borneo, di Sabah, Sarawak,
di mana sebabkan undang-undang adat mereka juga tak dapat warga negara Malaysia dan tak dapat Menikmati apa menikmati yang hak-hak asas hak-hak asas saya sebut ni, saya bukan katakan hak keistimewaan, ni hak asas pun tak dapat. Nak membesar macam seorang kanak-kanak biasa pun tak dapat. Imagine kesan pertumbuhan dan kesihatan mental mereka bagaimana. sebab kadang bukan saja kanak-kanak tapi dalam golongan yang tak ada warga negara ni, kadang dia pun ada sumbangan dia. Maksudnya dia boleh menyumbang dalam banyak pelbagai sektor, sukan kan. Betul. Apa yang Ustaz Alif cakap tu. Dalam hari tu ada 2 orang. Seorang atlet wushu dari Johor, saya ingat, dan seorang atlet renang dari Penang. Dua-dua ni mempunyai rekod yang cemerlang dalam bidang masing-masing. Tapi disebabkan mereka tidak mempunyai taraf kewarganegaraan, mereka tidak dapat mewakili sekolah maupun negeri mereka. Dan bapa yang atlet wushu tu datang berjumpa dengan saya. Bagaimana nak bantu anak beliau kerana jurulatih wushu negeri Johor sedang membuat persediaan untuk Sukan Malaysia SUKMA tahun depan. Dan anaknya dalam perancangan, tetapi sebab tak dapat taraf kewarganegaraan. Saya dah bawakan isu ni kepada Menteri Dalam Negeri. Dan semalam pun dalam parlimen saya ada jumpa dengan pihak Kementerian Belia dan Sukan dan Kementerian Dalam Negeri. Dan benda ni saya rasa kerajaan perlu kaji dengan teliti. Dan kerana mereka ni adalah aset kita juga. Jangan kerana isu dasar, peraturan, kita mengehad dan mengecilkan skop dan menidakkan hak mereka untuk mewakili negara. Padahal kita boleh bagi je kewarganegaraan antara warga negara kita kepada Mat Don, Sumareh, name it. Ramai lagi pemain-pemain bola sepak naturalisasi. Tetapi anak-anak kita ni yang lahir memang di Malaysia kepada bapa orang Malaysia tak dapat. Bagi saya tidak adil dan it's too subjective. You bagi kepada pihak yang you nak sahaja. Saya tahu Kementerian Dalam Negeri sedang berusaha dengan sangat sungguh-sungguh untuk menyelesaikan masalah ni, tetapi bagi saya ini adalah masalah di peringkat dasar. Setiap pegawai, khususnya Jabatan Pendaftaran Negara perlu mempunyai pemahaman yang lebih teliti mengenai isu ini. Kerana kalau kita terus menghukum, kita tidak menyelesaikan masalah. Dan dia hanya akan memberi lebih banyak masalah kepada kerajaan. Apabila masalah ni, kumpulan ni semakin bertambah, dia akan melibatkan isu-isu sosial yang lain. Ya, kita berehat sebentar. Berjumpa lagi selepas ini. ST10, sembang santai tapi sampai. Ya, kembali lagi bersama saya dalam studio tingkat 10 dan bersama saya Neo Chu Siong. Baik Neo, kata rangkuman lah, kesimpulan daripada isu kewarganegaraan ni lah. Macam mana kita nak selesaikan dia, macam mana punca tadi yang ada kata sebab tidak daftar perkahwinan, dan juga isu kedua ibu lahir di luar negara, dan secara keseluruhan lah bagaimana nak solve isu ni once for all lah. Saya rasa ini adalah satu task yang sangat berat, sebab masalah dah wujud bertahun-tahun. Untuk nak selesaikan sekaligus tidak ada. Saya rasa susah. Sebab yang kes yang masih pending dah melebihi 100, hampir 200 kes yang masih dalam proses, iaitu dalam proses permohonan lah, perlu ditandatangani dan kuasanya diturunkan hanya kepada Menteri Dalam Negeri sahaja, untuk memberi taraf kewarganegaraan ni kepada sesiapa sahaja. So ini yang menyukarkan the whole process ini, kerana hanya satu individu je yang ada kuasa untuk memberi taraf kewarganegaraan. So tekanan ni kepada Menteri Dalam Negeri. Saya pun kesian juga kepada Datuk Seri Saifuddin Nasution kerana benda ni pending dah lama. Dah drag betul-betul kan? Setiap tahun akan ada kes yang sebegini. So bagi saya, kerajaan perlu melihat
ke arah langkah yang lebih holistik untuk menyelesaikan pending punya application ini dan mengkaji semula perlembagaan kita di mana yang kita boleh kita boleh amend tanpa mengganggu gugat kepada peraturan sedia ada, tidak menyentuh kepada hak-hak keistimewaan orang Melayu. Ini yang perlu kita kaji. Saya rasa dia tak ada kaitan pun. Ini adalah pasal taraf kewarganegaraan. Cuma dari segi proses itu, walaupun saya faham kita tak nak menggalakkan complication di mana lahir tanpa perkahwin di luar, out of wedlock punya ni isu. So tetapi kita juga harus melihat bagaimana isu ni dah jadi, kita nak selesaikan. Bagi saya awareness program tu penting. Program melalui pendidikan di peringkat sekolah perlu diberi pendedahan, kanak-kanak perlu diberi pendedahan oleh kerajaan. Saya nak cadangkan kepada kerajaan, masukkan dalam subjek pendidikan dari awal, memberi pendedahan kesannya kepada masyarakat. Apa itu stateless? Kenapa mereka itu stateless? Perlu, supaya kanak-kanak yang stateless di sekolah tidak dibuli. Dan juga pada masa yang sama, kerajaan meningkatkan penjelasan kepada masyarakat, khususnya yang saya katakan tadi tu, yang non-Muslim community. Bagi outreach, bagi pendedahan kepada mereka mengenai pentingnya pendaftaran perkahwinan, khususnya kepada mereka yang nak berkahwin dengan warga asing. Ini tanggungjawab kerajaan. Contohnya, setiap kali berlakunya skam kerja, kerajaan perlu memberi pendedahan supaya tidak terlibat rakyat kita dalam skam itu. Sama juga dulu kalau dah kerajaan perlu memberi pendedahan kepada masyarakat kita supaya tak terjebak dalam kejadian sebegini. Sama juga, ini juga masalah sosial. Statelessness. Kerajaan mempunyai tanggungjawab untuk memberi pendedahan dan penjelasan yang lebih terperinci kepada masyarakat tertentu yang kita tengok data melibatkan siapa, kenapa. So, kita kena bagi tahu. Supaya kalau tak, Menteri Dalam Negeri akan terus menghadapi keadaan tekanan kerana terpaksa setiap hari menandatangani permohonan. Setahun Datuk Seri Saifuddin Nasution kata, sekarang KPI dia nak menyelesaikan 12,000 sekurang-kurangnya setahun untuk proses permohonan kewarganegaraan ini. Setakat ni berapa banyak ni? Saya difaham, saya tak ada yang jelas, tapi saya difahamkan dalam parlimen bahawa ni setakat ni dah 8,000 kan. Bagi saya agak laju dan credit to the Ministry of Home Affairs dan JPN, tetapi dalam proses ini saya rasa, to be fair to the minister, kita kena lihat balik aspek asas ni kan, di mana kenapa semakin ramai permohonan, bagaimana kita boleh kurangkan, kita boleh memudahcarakan proses dan memahamkan masyarakat kita mengenai pentingnya, supaya tak adalah, kalau semua dah faham, automatik orang takkan ada masalah ni. Kalau semua orang faham, kata, saya lain kali kalau saya sebelum lahirkan anak ada perancangan untuk mendirikan rumah tangga, saya kena daftar kahwin dulu, walaupun undang-undang tidak menyekat saya untuk bersama pasangan saya tanpa ada taraf perkahwinan yang sah. Tetapi kita pun perlu ada kesedaran, masyarakat kita perlu diberi pendedahan pentingnya, apa kesannya kepada anak kita. Itu bagi saya, itu tanggungjawab kerajaan untuk beri pendidikan. Itu pendidikan datangnya start daripada peringkat sekolah lagi. Jadi mungkin start NEO ataupun mungkin daripada parti MCA, macam mana? MCA kita sebagai sebahagian daripada kerajaan perpaduan, saya rasa MCA mempunyai peranan juga untuk bantu kerajaan, dan kita sendiri yang mewakili masyarakat Cina perlu memasuki ke komuniti Cina ni, memberi pendedahan. Itu yang saya rasa tekankan dan saya sebutkan juga kepada Presiden dan juga kepimpinan parti, bahawa kita MCA perlu
turun ke setiap peringkat akar umbi ni untuk memberi pendedahan dan bantu masyarakat Cina memahami aspek pendaftaran perkahwinan, pendaftaran anak dan sebagainya. Sebab ramai orang awam ni dia tak faham. Dan kita ni kalau kita dah faham ni, kita perlu berkongsi, kerana kita tak nak perkara ini datang balik kepada kita. Apabila mereka ada masalah, mereka datang jumpa MCA, Biro Aduan, nanti Datuk Seri Michael Chong juga yang pening. Kan? So bila dah ada macam program baru ni dia panggil untuk serah memorandum tu, satu petanda lah, maksudnya masyarakat sendiri yang datang berjumpa untuk membantu, minta bantuan. Dan bagi saya ini jugalah saya nak kaitkan juga, ini adalah salah satu inisiatif transformasi MCA ni. Kita perlu lebih proaktif dan lebih engaging dengan masyarakat supaya mereka melihat kita sebenarnya dulu kita hanya buat kerja dari peringkat pentadbiran saja, secara belakang tabir. Tapi sekarang generasi baru MCA ni tidak boleh. Dia harus tampil ke hadapan untuk bersama dengan rakyat, untuk membantu dan memberi pendedahan kepada rakyat. Itu bagi saya, itu pendekatan saya lah, bagaimana kita perlu nak bantu MCA untuk transform semula dan naikkan semula image baik MCA. Jadi menyentuh bab politik ni. Jadi apa komen Neo mengenai pilihan raya negeri di 6 negeri, PRN di 6 negeri ni? Saya rasa tak ada banyak perubahan lah. Sentimen masyarakat rakyat ni masih sama. Saya melalui perbualan saya dengan orang-orang kampung di peringkat akar umbi, saya rasa sentimennya tidak jauh berbeza dengan PRU baru ni. So it's a very tough battle, dan tapi pada masa yang sama saya juga sangat tertarik untuk melihat bagaimana kerajaan perpaduan di peringkat persekutuan ni dapat bekerjasama di peringkat negeri pula untuk menghadapi 6 pilihan raya negeri ini. Kerana kita, yalah, almaklum, kita kali pertama kita bekerjasama. Ada presiden pernah sebut, dulu kita lawan, sekarang kita kawan. So kita tak nafikan di peringkat akar umbi mungkin ramai yang masih ragu-ragu, masih tak faham, baik MCA, baik UMNO, MIC. Bagi saya ini adalah satu proses demokrasi. Kita perlu dan lebih sikap terbuka. Ini kerjasama politik bukan untuk kepentingan satu parti saja. Kerjasama politik ni ke arah kebaikan nasional, kebaikan negara, kebaikan rakyat. So apa yang baik untuk rakyat kita perlu tunjukkan, supaya kita dapat sokongan daripada rakyat. So kali ini saya tahu not easy. Ini adalah satu cubaan ataupun coalition baru ni, tetapi kita kena berusaha lebih keras lah dan lebih bersifat terbuka. Ini bukan sahaja MCA tetapi di peringkat kerajaan perpaduan tu, dan khususnya orang yang pernah kita lawan sebelum ni, bagaimana mereka menerima MCA. Ini juga penting. Tak boleh kita sahaja menerima mereka, mereka juga boleh menerima kita seadanya. Ya, orang kata landscape politik sekarang dah dinamik yang sering berubah kan. Yes. Ialah macam mana MCA untuk terus mendapat meraih undi penyokong-penyokong Cina lah. Walaupun MCA ni untuk semua kaum, untuk, membela semua kaum, nanti fokus bagaimana nak menarik semua sokongan pengundi Cina. Bagi saya MCA walaupun satu parti berasaskan kaum Cina, pada asalnya penubuhan kita atas formula Barisan Nasional, tapi kita menjaga, kita berasaskan kepentingan kaum Cina. Tetapi semua orang sedia maklum, kita MCA bukan sebuah parti yang chauvinis, bukan sebuah parti yang resis. Kita faham konsep pemufakatan, kita hidup harmoni dengan kaum-kaum lain. Tetapi ramai yang kata MCA hilang sokongan Cina. Kita tak nafikan DAP telah mendominasikan landscape politik kaum Cina di Malaysia. Tapi keadaan dah berubah macam saudara Alif sebutkan tadi. The political landscape di Malaysia ni lebih dinamik sekarang. Cepat berubah. So apa yang ada sekarang tak bermakna akan
kekal selamanya ataupun untuk jangka masa yang panjang. Sekarang rakyat mula menilai ya, ke prestasi dan kebolehan kerajaan sekarang untuk mentadbir negara, khususnya Pakatan Harapan yang telah memberikan begitu banyak harapan tinggi kepada rakyat. So sekarang mereka akan menilai. Bagi MCA, walaupun kita sebahagian daripada kerajaan perpaduan, tetapi kita tidak berada dalam kelompok yang berkuasa. Kita tidak ada dalam kabinet, kita tidak terlibat dalam proses pembuat keputusan dan dasar, tetapi kita hanya menyokong atas nasihat dan saranan yang di-Pertuan Agong. Kita menyokong supaya memberi kestabilan kepada kerajaan untuk terus mentadbir negara. Itu sahaja tujuan MCA, untuk membantu dan menyokong. Sekarang kita bukan pembuat dasar dah. Kita hanya menyokong. Tapi orang akan tanya, sama ada MCA masih relevan ke tidak? Bagi saya, MCA akan tetap relevan. Kerana tanpa ada MCA, saya yakin BN akan terjejas. Ya. So kalau BN terjejas, pastinya dia akan menjejaskan keseluruhan kerajaan perpaduan. Dan inilah kepentingan kita, dan bagi saya MCA perlu lebih fokus kepada membina semula kekuatan kita. Membina kekuatan ni kita dah sebut lama, tetapi saya rasa dan saya amat bersyukurlah dengan adanya keinginan political will yang tinggi sekarang, kita dapat melihat lebih ramai muka-muka baru yang diberi peluang untuk mewakili MCA, untuk berucap, untuk bercakap, jurucakap dan sebagainya. Dan ini adalah satu petanda transformasi MCA. Ini memerlukan masa, tapi kita tidak boleh terus dibuai mimpi. Kita terus kerja dan kita kena bermula dari sekarang. Kita muda, kita boleh buat salah, kita belajar. Tapi kita kena bekerja. Kita tak boleh lagi duduk dan menunggu arahan ataupun melihat musuh kita jadi lemah ataupun buat silap. Kita tidak boleh. Kita harus bergerak seiring, berjuang bersama dan menunjukkan kepada rakyat keinginan kita untuk mewakili masyarakat kita. Saya tadi menyentuh bab membina semula kekuatan MCA ni. Rasa MCA baru lepas buat pemilihan parti kan di berbagai bahagian kan. Jadi saya overall tengok banyak muka-muka baru juga kan. Yes, itu yang bagi saya satu petanda yang baik, dan juga banyak bahagian-bahagian yang mempunyai pertandingan bagi merebut jawatan ketua bahagian dan sebagainya. Ini adalah satu bagi saya saingan yang sangat cukup sihat dan positif, kerana mula ada orang nak mencabar, mula ada orang mahukan perubahan. Selama ni mungkin didominasi di peringkat kaum bini oleh individu-individu yang mahir dengan struktur politik parti je. Tetapi sekarang ada orang berani nak mencabar. Bagi saya yakin dalam masa 5-10 tahun, sekiranya kita boleh bersama mempunyai idealism yang sama untuk membuat perubahan dan inginkan kemajuan, MCA boleh kembali ke landasan ataupun peringkat yang lebih baik kalau bukan seperti dulu. Itu perlu, sebab landscape politik dunia global ini dah berubah. Kita dapat melihat pilihan raya Thailand baru-baru ni pun. Kita nampak muka-muka baru yang telah lebih dominan dan disukai oleh pengundi-pengundi sekarang. So kita lebih perlu forward looking lah. Kita jangan melihat pada yang lepas, masalah ataupun pergeseran, perbezaan. Kita perlu lihat ke hadapan. MCA perlu lebih progresif. Itu pandangan saya, dan saya harap saya sebagai salah seorang ejen perubahan dalam MCA ni mampu mendukunglah agenda transformasi MCA ini. Baik, soalan terakhir saya. Orang kata dalam PRN di 6 negeri ni akan wujudnya satu senario politik perkauman, politik berasaskan agama akan kembali dimainkan. Jadi bagaimana ni melihat situasi yang akan datang ni, PRN yang akan datang ni? Sebagai ahli MCA, saya sebagai seorang rakyat Malaysia, anak jati Malaysia, saya antara yang akan menentang
siapa-siapa saja yang membawa elemen perkauman, keagamaan secara ekstrim ya untuk berlawan dalam pentas politik. Saya faham kita khususnya bagi masyarakat Melayu, agama dengan politik tidak boleh dipisahkan, saya faham. Tetapi sepatutnya agama itu digunakan untuk menyatukan orang, menyatukan ummah, bukan untuk memecah belahkan orang. So, apa yang baik saya akan sokong. Tetapi apa yang buruk, apa yang boleh memberi kesan kepada keharmonian masyarakat kita yang pelbagai kaum, itu saya akan lawan. Kerana ini tidak baik untuk negara. Negara dah dalam keadaan yang sangat mencabar. Kita perlu move forward. Kalau kita nak lawan, nak berhujah pasal politik, kita guna secara politik, ya. Kita tidak seharusnya gunakan elemen perkauman ataupun agama just untuk menarik perhatian ataupun sokongan meraih undi. Bagi saya itu tidak sihat. Dan saya sendiri yang orang kata yang begitu rasional, sentris, saya rasa saya perlu pertahankan. Dan inilah, bagi saya inilah kepentingan dan kekuatan MCA. Kerana kita boleh diterima oleh semua rakyat, lapisan masyarakat, dan mereka tahu perjuangan kita ni, yang saya kata tadi, we are not racist or chauvinist punya parti. We respect and we understand semua sensitivity semua orang. So MCA adalah satu brand yang dah terbina dan kita perlu kekalkan dan tambah baik bagaimana kita nak menghadapi mainan politik kaum dan agama yang ekstrim ini. Kita perlu lawan. Bagi saya, kita akan lawan. Baik, terima kasih Noor. Dan kembali lagi bersama saya dalam studio tingkat 10. ST10, sembang santai tapi sampai.